Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera buat penonton setia wanita hari ini. Apa khabar? Hari ini hari Isnin, kami kembali untuk siaran tengah hari anda. Hari ini saya Fatin Hamir Yusof bertemankan Syahira Izzah Yaakob. Sehat awak? Sehat, Alhamdulillah. Fatin sehat? Sehat. Ceria, hari Isnin kena ceria. Kena ceria. Permulaan kepada minggu baru. Baiklah, hari ini hari Isnin, hari pertama juga cuti persekolahan buat adik-adik di seluruh Malaysia. Selamat cuti sekolah kami ucapkan dan cuti-cuti juga. Tapi jangan lupa tolong ibu memasak, tolong ibu basuh kain, tolong ibu sidai baju. Buatlah kerja-kerja rumah. Ini semua antara kemahiran hidup. Menjelang kita dewasa nanti. Jangan nanti dah besar tak tahu nak buat apa. Betul. Terutama untuk anak-anak lelaki lah. Selalu anak perempuan ni memang dia rajin sikit. Tak adalah. Okey, apa pun kami harapkan anda ceria saja untuk hari Isnin ni. Dikatakan cuti sekolah dan beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi kalau ada kelapangan di rumah tu mungkin boleh buat ataupun cipta aktiviti bersama dengan keluarga untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan yang ke-66 ini. Betul tu Fatin. Dan juga dalam cuti sekolah ini juga mungkin ada dalam kalangan penonton-penonton yang nak pergi bercuti, nak pergi beriadah. Sekarang ni cuaca tak menentu. Jadi jangan lupa untuk kaji ataupun semak semula macam mana keadaan cuaca cakna dengan persekitaran kita. Jangan nanti kita tak naklah apa-apa insiden yang tidak diingini berlaku. Betul. Kalau Syirah cakap macam tu, saya insya-Allah esok nak ke satu lokasi untuk cuti sekolah ni. Saya akan cek dululah cuaca dan juga keadaan sekeliling untuk keselamatan semua. Dan begitu juga dengan anda penonton. Dan semalam sempat awak tengok anugerah TikTok Award? Sempat. Semalam saya sempat tengok sikit je, kemudian lepas tu anak saya menangis. Tapi semalam berlangsung dengan gilang gemilang TikTok Awards Malaysia 2023 dan untuk itu kita saksikan sedikit sorotannya. Silakan. Jom. Memberi penghargaan kepada pencipta kandungan tempatan yang kreatif dan berbakat, Anugerah TikTok Malaysia 2023 yang diadakan buat julung kali, hari ini telah melabuhkan tirai dengan jayanya. Mengangkat tema yang gah di skrin kecil, anugerah berprestij ini percaya memupuk semangat para pencipta kandungan dalam mempamerkan kreativiti sekaligus menjadikan TikTok sebagai penyebaran maklumat yang positif dan bermanfaat kepada masyarakat di luar sana. For me, this event dibuat first akan paling diingati oleh semua orang. So I think collaboration with TV3 is the best. Kita orang sebagai TikTokers ni memang tertunggu-tunggulah sebab TikTok ni sebelum ni orang pandang as a negative side kan. So lebih banyak positif, lebih banyak ilmu, lebih banyak perkongsian yang memberi motivasi. Terutamanya macam saya sendiri banyak berkongsi pasal saya punya life, kehidupan saya memang banyak bagi impact dan dia lebih viral lah daripada media sosial yang lain. Jadi alhamdulillah lah. Of course, bila kita diberi penghargaan, sebenarnya itu menjadi satu orang kata boost ataupun semangat yang memberi kita lebih orang kata push lah untuk menghasilkan konten yang lebih menarik lagi. Event-event macam ni memang secara tak langsung bagi kita semangat dan bagi kita motivasi yang lebih untuk kita buat lagi walaupun sebelum ni saya rasa most of the creators memang berjaya, memang power buat konten, but benda ni lah yang akan sentiasa push mereka untuk buat lagi dan seterusnya bagi manfaat kepada ramai orang yang tengok. Saya rasa macam ini adalah satu award yang sangat orang cakap ditunggu-tunggu sebab kita ada ramai influencer daripada TikTok dan sekarang pun kalau korang nampak memang social TikTok dah paling naik sekarang. So saya rasa macam this is the best award jugalah untuk kita macam orang cakap bukan kenang lah, macam kita menaikkan lagi nama-nama influencer dan juga KOL daripada TikTok macam tu. Gadis Malaysia, kau telah membuatku jatuh cinta. Tuhan tolong kabarkan dia, bawaku tergila-gila.
Sampai jumpa sayang, ku melihatmu dari kejauhan. Sejak itu ku langsung jatuh cinta. Di menara kembar, ku memanggilmu, memanggil sayang. Siapa tahu dia nanti menjadi jodohku. Kau gadis Malaysia, telah membuatku jatuh cinta. Tuhan tolong kabarkan dia bahwa ku tergila-gila. Oh, kau gadis Malaysia, paras lembut gayamu mempesona. Tuhan tolong jodohkan dia bahwa ku tergila-gila. Sampai jumpa sayang, ku mengenalmu dari kejauhan. Sejak itu ku langsung jatuh cinta. Kau gadis Malaysia, kau telah membuatku jatuh cinta. Tuhan tolong kabarkan dia bahwa ku tergila-gila. Oh, kau gadis Malaysia, paras lembut gayamu mempesona. Tuhan tolong jodohkan dia denganku yang tergila-gila. Oh, kau gadis Malaysia, kau gadis Malaysia, telah membuatku jatuh cinta. Tuhan tolong kabarkan dia bahwa ku tergila-gila. Wow, itu dia tumpang lalu gadis Malaysia, gadis Melayu masuk. Apa Ada khabar? sopan macam tu. Alhamdulillah. Okey. Dengarnya ada juga Restu di sini. Anaknya. Okey, kita nak jumpa masuk boleh ke? Okey, silakan. Silakan. Okey. Restu di sini. Restu di sini, saya di sini dan Fatih di sini. Okey. Gadis Malaysia. Ya. Macam mana agaknya ataupun terdetik ataupun tercetusnya idea untuk adakan lagu Gadis Malaysia? Apa agaknya istimewanya Gadis Malaysia ni untuk Charlie sendiri? Ini aja sih sebetulnya lebih ini sebuah karya apresiasi terhadap Malaysia ya. Okay. Malaysia dan kenapa harus judulnya Gadis Malaysia? Satu, lagu judul itu belum ada. Oke. Gitu kan. Dan terus juga kita kan sama-sama satu rumpun. Kita serumpun ya. Melayu gitu. Dan Gadis Malaysia itu ya wanita-wanita yang ada di Malaysia itu sosoknya kan mencerminkan banget ya tentang kemelayuan gitu kan. Kayaknya oke gitu kan. Ya, okey. Dan penonton yang mungkin ada yang belum tahu, Gadis Malaysia eksklusif di Wanita Hari ini pertama kali ya. Pertama kali ini. Tahniah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Dan Sama. juga Charlie Restu. Ini kemunculan Restu yang bersama dengan Charlie ke bagaimana? Ya kebetulan lagu ini Charlie featuring Rama Eru. Kalau Restu dia memang punya single tersendiri. Okey. Dan kebetulan dia ikut nanti dia ada di konser di Penang tanggal 1. 1 September ni. 1 September ini, 1 September 2020. Konser 20 tahun Charlie berkarya. Wow. Okey. Okey, macam Rama sendiri ini featuring bersama dengan Charlie. Mungkin boleh cerita sedikit kolaborasi ataupun chemistry-nya. Ya, chemistry-nya memang sebenarnya kan dari awal juga Rama sudah pernah
featuring dengan Charlie, ya suatu kebanggaan dan suatu apresiasi banget lah pokoknya. Rama ini dulu sempat juga di kancah industri di Malaysia pernah. Ya. Puma dulu, nama bandnya Puma di Dulu Malaysia. band. Ya, selamat kembali. Okey, dan Restu, ini mengikut jejak langkah papunya. Jadi mungkin teruja ke bagaimana? Terapa? Teruja, terlalu excited. Excited. Selalu excited untuk bisa menghibur penonton di sini. Sangat excited. Memang, tapi bukan pertama kali ya. Pertama kali kan di Bukit Jalil waktu itu. Ya. Perasaannya tetap sama ya. Ya, tapi kita nak tahu genre lagunya. Mungkin sama dengan Setia Band ataupun ada beza? Kalau yang pasti kalau genre pribadi aku sama Setia Band, terutama sama Ayah, pasti beda. Pasti beda. Cuma karena kita manggung bareng nih, karena kita ada show bareng, jadi kita menyatukan aja itu gimana caranya, gitu aransemennya biar together aja gitu. Okey. Dan 1 September nanti konsert di Penang. Katanya ada showcase di beberapa tempat. Betul? Mungkin, Charlie? Betul. Di mana tu? Mana je? Mungkin di Bukit Jalilnya selesai. Di Kuala Lumpur Sudah selesai, Kuala Lumpur selesai. Di Penang. Kita Asia Tenggara kita keliling. Jadi mungkin ada Hong Kong. Wow. International. Dan ada Sabah. Dari Sabah juga. Okey, di Malaysianya di Penang, mungkin di Johor. Johor. Jeff, terus di Johor. Di Pahang, Kuantan, dia juga kan? Sabah semua. Oh wow, okey. Jadi mungkin untuk mereka penonton yang meminati Setia Band, di mana mereka boleh dapatkan maklumat dan juga mungkin yang dan ini ada yang harus perlu juga diklarifikasi bahwa kebetulan kan ada ST12 juga yang ngadain konser itu. Itu di luar Charlie, tidak ada Charlie di situ. Itu yang perlu harus dikasih tahu. Dan Setia Band akan bawakan lagu apa? Lagu seluruh yang ada di ST12 karena itu lagu saya. Okey. Ini untuk di Penang mungkin ada kelainan ataupun kejutan untuk warga Pulau Pinang. Pasti ada beberapa kolaborasi ya. Kolaborasi ada Bang Poi Sting, vokalisnya Sting, terus ada Triswaka dan Nabila nanti. Jadi ada kejutan-kejutan terus yang akan disuguhkan oleh Setia Band nanti di konsernya. Gitu. Okey, mungkin ramai yang rindukan Charlie sendiri. Mungkin untuk penonton-penonton Setia Wanita hari ini, mungkin ada satu lagu istimewa yang boleh dihadiahkan kepada gadis iklan. Betul, gadis iklan. Puteri iklan. Boleh hadiahkan sikit kepada penonton. Kalau gadis Malaysia. Sudah sabotage di sini. Silakan. Bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Bagai putri mirip iklan di TV. Memang suaranya fullnya nanti saksikan konser-konser 20 tahun Charlie berkarya. Ini teasernya dulu. Terima kasih. Terima kasih Charlie. Ramai daripada. Terima kasih. Kita doakan yang baik-baik. Amin. Dan juga warga Pulau Pinang mungkin boleh tunggu 1 September ni daripada Charlie sendiri, Rama dan juga Restu. Mungkin kata-kata akhir pada mereka. Terima kasih banyak. Malaysia adalah menjadi negara yang punya kenangan hebat buat Charlie untuk bisa berkarya, dan penikmat musik di seluruh Malaysia. Pokoknya salam dan doa sejahtera. InsyaAllah. Terima kasih sekali ketiganya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan itu mungkin sedikit daripada Charlie, Rama dan juga Restu. Kita nak berehat seketika. Banyak lagi yang nak kita kongsikan selepas ini, Syira. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Andaikan ku bisa
reward is very important. Especially kita yang mak-mak ni kan, kita punya kepentingan tu semuanya ke arah anak-anak aja. Sometimes kita nak beli apa-apa untuk diri kita, kadang-kadang sampai kat kaunter pun, kita patah balik, kita letak balik. Sebab kita rasa macam daripada aku spend banyak ni, lebih baik aku beli ni. And sometimes you completely forgot about yourself. So to all the beautiful women out there, my advice to you, don't ever forget to reward yourself. Weh, Sheila, kau buat apa tu? Weh, buat apa weh? Tak adalah, aku baru siapkan cover page assignment ni. Oh, pasal nak pergi mana tu? Aku nak pergi self-reward jap. Dekat kafe-kafe estetik ni. Self-reward? Kau tahulah kan, kalau aku dah self-reward nanti, barulah aku rasa semangat sikit nak buat yang lain. Aku harap sangat kau faham. Tahu weh? Weh, sorry tau, aku tak dapat join korang. Alah, San. Sebab aku nak tidur, kan penat kerja. So, aku nak self-reward diri aku lah, nak tidur je. Okey lah. Kan, badan aku pun dah penat. So, kenalah self-reward tidur. Aku harap sangat kau faham. Itu dia. Itu Sheila ni. Shira. Nampak macam ada self-reward tu. Nampak aja sesuatu yang baru kan. Inilah cara saya self-reward. Awak memang... Saya beli handbag. Saya beli beg tangan. Untuk kepuasan sendiri. Diri. Yalah, Fatin, kita dah kerja, kita dah berhempas pulas kata orang, at least ada sesuatu untuk diri kita dan untuk kita hargai diri kita juga. Dan saya kira ini ada kena-mengena dengan topik kita pada hari ini, iaitu self-reward, yang mana saya kira dalam kalangan kita tak nafikan kita boleh kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Awak seorang je tak pernah bawa saya handbag kat seorang sini? Je. Hebat tak hebat ni saya letak ya kat sini. Okey. Saya kira dalam kehidupan kita boleh kaitkan kita sibuk sangat, kita nak jaga suami, kita nak jaga orang sekeliling, kita nak jaga kerjaya, tapi Fatin, satu benda kita lupa. Apa kita lupa? Untuk menghargai diri kita sendiri. Betul ke? Betul. Betul. Saya setuju juga benda ni. Kadang-kadang kalau kita dah ada segalanya, kita mula untuk meninggalkan diri kita di belakang ataupun kita lebih mementingkan orang di sekeliling kita. Hari ini kita nak bercakap mengenai self-reward. Bagaimana? Adakah dia tertumpu kepada material sahaja ataupun dari segi tindakan pun boleh dikatakan self-reward juga? Hari ini kita bersama dengan tidak lain dan tidak bukan Shira. Kita bersama dengan perunding motivasi kita, Encik Fazli Abdul Aziz. Sihat, Cik Fazli? Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Okey, saya ada satu soalan. Kalau wanita ni dia membeli, dia shopping, dia pergi spa dan sebagainya, kalau lelaki self rewardnya apa? Kalau Cik Fazli sendiri? Macam saya main badminton. Saya akan pastikan setiap minggu tu 2 kali saya main badminton. Okey. 2 kali seminggu. Jadi isteri saya pun dah tahulah. Kan biasa orang buat dalam TikTok ke apa kan, orang kata kalau level Maulana ni tak payah minta izin kan. Level apa tadi? Maulana. Minta izin isteri nak ke sana kemari kan. Tapi saya memang dia dah tahu dah jadual saya. Bahkan saya akan kosongkan hari Rabu dan Jumaat. Ada meeting pun saya akan habiskan awal. Nama Fatin memang selalu memahami. Alhamdulillah. Juga luar biasa. Isteri Cik Fazli juga namanya sama, Fatin juga. Okey, itulah antara pembukaan kita sembang-sembang santai aja. Tapi kita nak bercakap juga. Kalau bercakap mengenai self reward ni, apa yang mereka perlu faham mengenai self reward ni, Cik Fazli? Saya ingat kalau nak sebelum saya bercerita tentang self reward, saya nak cerita macam ni sebab dia juga kalau kita bersembang tentang self reward, kita kena sembang juga tentang stres dan depres. Okey. Sebab apa? Sebab self reward ni adalah cara untuk kita mendapatkan kelegaan supaya kita boleh restart balik. Dia macam bateri lah. Bateri ni kan penuh kan. Dia sama macam waktu kita awal bekerja dulu kan. Macam mana semangat kita bekerja, emosi kita, motivasi kita kan lain kan. Tapi bila lama-lama, saya akan bawa satu istilah keterbiasaan membunuh perasaan. Keterbiasaan membunuh perasaan. Sedap tu. Dah terbiasa buat, dia akan jadi rasa biasa. Saya bagi contohlah kalau Shira dengan Fatin kan. Katakan hari ni bersiaran. Malam tadi tidur macam mana? Ada tak tidur macam ni, tangan macam ni? Ya Allah, bestnya tak sabar nak bersiaran besok. Tak sabar nak bersiaran besok. Nak nak jawab. Ada lebih. Ataupun dia tangan macam ni. Ya Allah, bersiaran lagi lah. Janganlah macam tu harapnya. Sebenarnya sama. Sebab sekarang bila saya buat motivasi dengan kaki tangan awam dan sebagainya, saya kata cuba cek balik bagaimana motivasi kita. Sebab kalau kan kita kan kalau esok tu ada something yang special, kita rasa excited, nak tidur pun tak lena sangat kan, terfikir, terbayang kan. So sama je. So lama-kelamaan dia akan macam bateri tadi, lama-lama makin berkurang. So kita kena recharge balik. So macam mana nak recharge? Salah satu kita break the pattern lah. Maknanya sekarang ni kita buat something yang mendatangkan emosi yang positif. So apa dia? Salah satu adalah self reward. Kan self reward ni sebenarnya dia akan jadi self reward apabila benda tu memberikan emosi yang positif. Kalau benda tu tak memberikan emosi yang positif, dia tak panggil self reward. Contoh, tidur. Self reward kan. Dah penat sangat kerja. Saya pengalaman saya dululah. Saya waktu saya menasyid dulu. Kalau saya balik daripada konsert, balik ke bilik, besok pagi satu hari tu memang saya duduk kat bilik je. Saya tak keluar. Okey. Saya buat apa? Saya beli makanan,
makan, tengok movie. Depan TV waktu belajar dekat universiti dulu. Saya tak keluar. Macam itu self reward saya. Jadi roommate saya dah faham lah kalau saya balik letih-letih kan. Saya duduk bilik saya tak keluar. Janganlah ajak keluar. Jangan tak ajak keluar. Memang tak nak keluar lah pun. Okey, tapi kan ada juga segelintir daripada kita yang rasa bila kita dah pentingkan diri kita, kita dahulukan diri kita, mereka anggap kita ni pentingkan diri. Perlu ke kita ada perasaan macam tu? Dia penting diri, dia macam ni sebab saya ingat selalu saya tekankan di sini. Apa saja perkara, sama ada self reward ataupun kita kata menjadi orang yang tegas dan sebagainya, dia mesti berada di tengah-tengah. Okey. Self reward ni pada keadaan tertentu dia adalah sesuatu yang sangat bagus, mendatangkan emosi positif. Tapi kalau dia terlebih, dia akan jadi selfish. Kan? Sebab apa saya kata jadi selfish? Sebab apa-apa pentingkan diri sendiri, apa-apa pusat pada diri sendiri, apa-apa mesti tengok pada diri sendiri. Saya kata, maknanya itu pun tak boleh. Tetapi self-reward ni maknanya dengan kadar tertentu, kita memanjakan diri, kita appreciate diri sendiri. Dan sebenarnya itu salah satu tanda kita sayang diri sendiri. Self-love ni sebenarnya satu benda yang penting. Sebab kalau kita tak sayang diri sendiri, kita tak hargai diri sendiri, hidup kita ni untuk orang semata-mata, kita berkorban untuk orang, lama-lama kita akan penat. Betul. Sampai satu tahap kita akan penat, kita rasa burn out, kita akan rasa macam sampai bila nak macam ni. Sebab itu saya setuju dengan TikTok tadi yang menyatakan bahawa memang kena bagi self reward. Cuma bentuk self reward ni macam mana? Kadang-kadang mungkin pergi manicure ke pedicure ke kan. Orang perempuan kan suka masuk spa satu hari kan. Pergilah pergi mengurut badan, silakan. Pandanglah Syira. Sebab saya ni suka masak Syaraya. Tapi saya boleh setuju. Kadang-kadang yang bateri tadi tu dia bukanlah nak habis, tapi dia dah tengah-tengah. Kita nak naikkan dia ke atas. Discharge kita nak recharge balik. Kita buat je apa yang kita suka. Betul. Maksudnya apa yang tak payah buat ramai-ramai, kita sendiri untuk kita menghargai diri kita. Kadang-kadang kita ada benda yang kita buat sehari-hari kan. Cuma kadang-kadang kita tak perasan benda tu dia akan jadi sebagai salah satu recharge. Beli aiskrim ke kan. Pun dah cukup membahagiakan. Kadang-kadang cuba tengok balik kita makan aiskrim. Dia macam ni, ada waktu-waktu kita sangat stres. Kita rasa nak makan, kalau siapa yang suka makan lah kan. Nak rasa makan benda yang mahal-mahal, nak rasa makan benda-benda yang saya sendirilah contoh kan. Nak rasa aiskrim mahal-mahal ni bila rasa macam ada benda yang serabut lah. Itulah dia. Sebab self reward dia akan ada dua benda lah pada saya. Pertama, dia adalah bersifat release. Mana kalau emosi negatif, kalau kita rasa serabut, kita rasa penat, kita rasa ni, dia akan release. Yang kedua, dia mendatangkan emosi gembira. Betul. Sama ada dua-dua sekali ataupun ada salah satu. Betul-betul. Okey, banyak simpan dahulu apa-apa info yang ada ni. Kita nak sama lagi perbincangan kita, tapi sebelum tu kita nak lihat juga apa kata pandangan orang ramai di luar sana. Jom kita dengarkan. Sangat penting sebab for me kita dah penat-penat kerja, or maybe ada yang student kat luar sana belajar kan. I rasa sangat penting untuk kita self reward lah sebab kita dah penat. So I think it's better for you guys ada self reward untuk diri sendiri supaya lepas ni you guys lebih berusaha. Yes, sangat penting. Because maybe kita work really hard on a daily basis, whether dekat office ataupun kalau suri rumah pun they work very hard kan to keep the house in order. So self reward tu sangat penting for mental health and mental well-being. For me, memang I suka shopping. And then I also love music, lagu from Indonesia, music from Indonesia. So I suka pergi konsert, Self reward sangat-sangat penting sebab saya rasa setiap orang, setiap manusia mesti pernah bekerja keras, and if we can bekerja keras, kita kena reward ourselves of course, and it's very important. Holiday, spend the time with our loved ones and buy ourselves a stuff. Untuk I reward diri sendiri, usually I sangat mementingkan me time. Me time is enough. I mean like you can do whatever, shopping ke, spa ke, even buat kuku, as simple as that. That is my me time. That's how I self reward myself. I spend my time with just myself. As a mother, yes, kita memang wear that hat 24/7, but we need to also value ourselves. Just love yourself, take your own time to be you again. Macam-macam cara untuk kita self reward. Tapi Fatin, kalau kita dapat dengar kebanyakan daripada wanita-wanita ini, self reward mereka shopping, massage, pedicure, manicure, makan-makan, itu semua saya kira perlukan duit. Perlukan duit, betul tak? Macam mana pula bagi mereka yang mungkin tak berkemampuan untuk self reward, untuk beli sesuatu ataupun untuk keluarkan pakai duit, semuanya duit sekarang ni. Macam mana pula untuk mereka yang tak berkemampuan? Cik Fazil tidur tadi. Selain daripada tidur. Dia sebenarnya itulah ada perkara-perkara yang memerlukan duit kan. Tapi saya kembali kepada prinsip asas dia adalah apakah perkara
yang kita buat yang mendatangkan emosi positif. Yang satu, yang kedua mendatangkan kelegaan. Jadi benda tu boleh jadi macam-macam. Mungkin makan benda mahal, mungkin makan benda masak. Yang kedua mungkin masak. Sebab contoh ada perempuan dia suka masak kan. Betul. Cuma masak tu dia kena melibatkan duit jugalah apabila melibatkan bahan-bahan yang mahal lah kan. Tapi masak ni juga satu kepuasan. Dia salah satu cara dia reward diri sendiri kan. Contohlah kan, kadang-kadang kita masak untuk anak-anak, kita masak masakan berkhasiat. Kan. Tiba-tiba bila nak reward diri, nak makan mi segera lah. Kan? So dia masak mi segera, masak banyak-banyak, makan seorang-seorang sambil tengok movie. Itulah reward. Maknanya dia memberikan satu kelegaan, memberikan dia satu emosi yang positif yang mungkin kita nak buat sebelum ni kita tahan diri. Sebab anak-anak tengok dan sebagainya kan. Kita duduk pesan kat anak, jangan makan mi segera, jangan makan mi segera. Dia pergi je sekolah, kita buat mangkuk kiri kanan. Itu dia. Okey. Dan ada juga peranan suami yang misali ni kan, kadang-kadang dia buat semua, dia memasak, dia kemas, dia cakap tak apalah awak rehatlah. Satu hari ni awak rehat. Adakah itu juga boleh dikatakan self reward juga untuk para isteri? Ya, itu juga salah satu self reward yang diberikan oleh suami. Tapi maknanya dia kita nak kata self reward tu tapi dalam bahasa yang mudah, isteri akan rasa seronok, isteri akan rasa lega, akan rasa lebih relax lah. Ada me time. Maknanya suami sendiri melaksanakan peranan itu tadi menyebabkan isteri ada me time dia. So dia nak isi apa dengan me time dia tu terpulang lah. Dia nak rehat ke, dia nak tidur ke, dia nak tengok movie ke. Betul. Tapi kadang-kadang takut juga kalau statement yang begitu keluar daripada suami, awak beli ke apa ni? Kan? Tu tahu macam suruh rehat kan? Tapi itulah kadang-kadang sedikit pun kita boleh orang kata menjadi satu kebahagiaan juga untuk pasangan kita. Isteri. Okey, terima kasih. Dah ada dah ni dekat Facebook kita, Syira kan? Bolehlah kita baca. Okey, antaranya saya nak baca daripada Juliana Christie, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak pernah self rewards, always give je sebab saya termenangis sebab rasa stres, rasa diri macam sampah, jangan macam tu. Tak ada orang hargai dan lepas puas menangis saya cakap saya patut penting diri sendiri juga sebab tak ada seorang pun yang hargai saya kalau saya tak hargai diri sendiri. So saya mula beli keperluan diri sendiri seperti pakaian dalam, barang penjagaan diri, beli makanan yang saya nak makan. Ini dia bercakap mengenai insan-insan sekeliling yang mungkin tidak mainkan peranan. Tapi inilah self reward Ya, inilah self reward. Sebab untuk memulihkan diri. Sebab kadang-kadang bila keadaan macam ni berlaku, dia disebabkan oleh harapan kita kepada pasangan. Harapan kita pada pasangan, expectation kita pada pasangan. Kita nak kita dihargai, dicintai, diberi kasih sayang kan dengan kaedah-kaedah tertentu. Dalam bahasa mudah dengan love language kita, tapi pasangan mungkin cara love language dia berbeza. Contoh kita nak pasangan kita ni bagi hadiah. Love language kita adalah receiving gift. Kan? Jadi bila pasangan bagi hadiah kita akan rasa dicintai, disayangi. Tapi pasangan pula dia adalah act of service. Maknanya dia suka kemas rumah, buat apa. Mana perbezaan bahasa cinta tadi menyebabkan kadang-kadang dia stres. So cuma yang penting adalah begini. Bila dia buat self reward tadi, adakah dia memberi kelegaan? Sebab saya bimbang macam ni. Dia beli makanan, dia beli barang, dia buat apa dia nak. Tetapi dia masih lagi ada perasaan unsettled tau. Maksudnya masih lagi berharap. So di sini pada saya penting untuk dia duduk dan berbincang dengan pasangan. Sebab saya bimbang self reward tadi tidak mencukupi untuk memberikan kelegaan pada emosinya. Sebab apa? The core issue, main issue tadi tak settle lagi. So akhirnya duit habis saja, barang saja tengok menung gitu je kan. Tapi dia masih lagi tak rasa lega lah. Tapi ini menarik apa yang Cik Fazli kongsikan. Tetapi kita cakap mengenai self reward ni kan. Memang orang kata faham untuk self reward ni kita akan jadi rasa bahagia. Tetapi bagaimana untuk kita membezakan antara keinginan, kehendak dan juga self reward. Dia sikit-sikit self reward, sikit-sikit self bila reward. dah habis hujung bulan dia yang stres. Macam mana untuk kita membezakan keinginan ataupun nafsu dengan self reward ni? Self reward ni sebenarnya dia kena diberikan, macam saya sebut tadi, bila bateri tu dah nak habis baru kita buat untuk recharge balik. Maknanya pertamanya maknanya jangan kita duduk saja-saja relax. Kita tak stres tiba-tiba nak self reward. Self reward ni salah satu cara nak urus stres. Maknanya kita relax tak ada apa-apa, tiba-tiba nak self reward. Tapi kalau kita bekerja betul-betul kan sampai satu masa dah penat sangat, rasa penat, kena self reward. Itu akan jadi satu self reward yang bermakna. Tapi mana Cik Saiful tahu Tata self reward yang bulan lepas punya dia bawa ke boleh carry forward. Dia macam rasa kumpul habis dah semua kan. Ini adalah waktu yang sesuai kan untuk kita self reward. Dan self reward saya tambah sikit macam ni. Sebab self reward juga boleh jadi satu motivasi. Dia macam ni. Kalau aku berjaya capai target ni, aku nak beli ni. Betul, saya setuju. Maka itulah self reward. Maka dia akan jadi satu motivasi intrinsik lah, internal motivation untuk kita kejar sesuatu. Tapi kalau tak ada benda yang kita nak kejar, tiba-tiba nak beli,
Itu memang nafsu. Itu nafsu lah sebenarnya. Itu kata kuncinya lah. Okey, itu antara rumusan lah saya kira daripada Encik Fazli berkenaan dengan topik kita self reward. Sebenarnya kita jangan melihat kepada satu benda yang besar ataupun yang membebankan ataupun kita tengok orang lain, kita pun nak self reward juga. Tapi kita kena ukur baju di badan sendirilah. Apa yang mampu kan, kita dah penat kemas rumah, kita nampak rojak tepi jalan, kita makan, itu juga self reward. Kita dah masak penat kan, kita dapat makan aiskrim, itu pun self reward juga. Betul tu Fatih. Yang penting kita tahu tentang diri kita sendiri. Yang bila kita dah rasa kita burn out, kita dah penat, kita dah macam tadi hilang keyakinan untuk hidup, pastikan anda dapat sesuatu untuk menggembirakan kembali hati anda. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan sekali lagi kepada Encik Ahmad Fazli Abdul Aziz. Saya harapkan penonton di luar sana dapat manfaat daripada perkongsian kita daripada hari ini. Tadi semua self reward wanita kan. Ini daripada Cik Saiful. Kalau saya pergi memancing, tak pun pergi ronda-ronda lepak tepi laut, tidur, makan, main game. Simple. Itu antara yang dikongsikan di Facebook. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian. Anda terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, masih bersama kami di Wanita Hari Ini. Jika tadi kita dah bersembang tentang self awards, self rewards, dan sekarang ini pula kita nak bersama dengan pemenang-pemenang TikTok Awards 2023. Ya, dengan temanya Big on the Small Screen, yang gah di skrin kecil. Hari kita bawakan antara dua pemenangnya. Wow, saya rasa macam teruja lah sikit hari ini. Kita nak bersama dengan di hujung sana, siapa yang tak kenal. What's up guys? Kita bersama dengan Khairul Aming. Hai Khairul Aming, sihat? Hai, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tahniah terima berkali kasih tahniah. sangat-sangat. Ya. Okey, Syira kenalkan Syira. Dan Syahira kenalkan Syahira. Kita bersama dengan Syahira Azlan selaku Best of Beauty and Fashion Awards Malaysia 2023. Orangnya memang cantik, make-upnya juga kemas sesuai dengan TikTok, konten TikToknya. Okey, kita nak mula dengan siapa dulu Syira? Okey, Fatin pilih, Syira tak kisah. Okey, Fatin Khairul Aming lah. Okey, silakan. Sebab saya dulu masa PKP lah, ni jujur saya melihat video-video dia membantu saya untuk memasak dan sebagainya. Itu antara kebaikan yang disebarkan oleh Khairul Aming sendiri. Okey, dengan adanya TikTok Award ni, apa sebenarnya? Dah jangka ke, tak jangka ke, ataupun keyakinan tu bagaimana? Jangka tu tak adalah jangka, cuma kita ada juga letak harapan nak menang kan. Tapi macam saya ada sebut juga dekat award semalam, ini dah masuk tahun ke-8 saya buat konten masakan. Dan bila kita tengok TikTok dah sediakan satu awards yang dibuat khas untuk menghargai karya-karya konten kreator ni, saya sangatlah teruja dan terharulah sebenarnya dapat penghargaan ni. Sebab ini pun award pertama dapat ni. Tak pernah masuk red carpet, tak pernah bagi ucapan atau pentas. Tapi nampak macam dah biasa. Nampak macam pro. Macam ni. Okey, kalau Khairul Aming, dia antara peminat dia adalah makcik-makcik kaum wanita kan yang meminati masakan dan apa yang dikongsikan. Kalau Syahira pula wanita juga sebenarnya wanita kan. Juga sebenarnya. Tapi sebelum tu saya nak tanya soalan klise lah juga untuk hari ini. Apa perasaan semasa dinobatkan sebagai pemenang? Jangka ke tidak? Sangat tak jangka. Dia happy, of course lah, tipu lah tak happy kan. Samalah first award juga. Tapi dia lebih kepada terkejut. Nampak muka semalam tu. Ya, sebab tak expect. Kita of course lah, kita ada jangka orang lain juga kan yang menang. Tapi rezeki Allah bagi kita menang. Alhamdulillah lah, ya Allah. Okey, dan Khairul Aming? Dia macam mana perasaan tu memang satu terharu lah. Semalam menitik air mata sebenarnya. Nampak dengar suara tu dah bergetar-getar. Ya, sebab saya pun dululah sebelum saya buat full time content creator ni, saya sempat minta restu daripada arwah ayah. Dan arwah ayah sempat kata, bagi restu, dia kata kalau nak buat boleh, buat all out, buat betul-betul sungguh-sungguh. So saya pun dapat restu daripada mak juga. Dan ni dah masuk tahun ketiga saya full time jadi content creator. Dan dalam masa yang sama kita pun dah buat bisnes kita sendiri dekat Kota Baru, Kelantan. So ini bukan untuk saya seorang lah award ni, untuk keluarga, untuk staf-staf, kawan-kawan semua. Okey, dan semalam juga saya sangat-sangat suka mendengar ucapan yang dititipkan. Antaranya mengingatkan adik-adik yang masih lagi bersekolah tentang adab, tentang bagaimana untuk kita jadi relevan dalam content creator sebagai seorang content creator. Apa yang berlaku dalam industri content creator sebenarnya membuatkan Khairul Aming titipkan ucapan berkenaan? Okey, bila kita dah ada award macam semalam, of course akan ada ramai adik-adik yang rasa inspired nak jadi content creator lah. Jadi saya rasa tanggungjawab saya untuk bagi pesanan kepada mereka. Macam saya ramai follower makcik-makcik kan. So mak-mak ada yang DM saya bagi tahu, ya anak saya ni letak anak sama belajar.
nak jadi content creator, nak buat peer review. Jadi saya takut tanggapan tu salah sebab nak relevan lama industri ni memang kita kena ada ilmu dan pengetahuan yang banyak. Betul, lah. setuju. Sebab bukan setakat buat peer review, nak buat strategi untuk plan konten tu pun perlukan banyak pengetahuan. Betul. Kita ada sedikit sedutan ada kejutan lagi pesanan. Kita dengarkan semula. Jom kita dengarkan. Ucapan daripada Kak Raming. Silakan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada mak saya, arwah ayah saya, keluarga saudara mara, kawan-kawan, cikgu-cikgu saya, TikTok, TV3, tim Sambanyet dan anda semua yang menyokong saya selama 8 tahun yang lepas. Saya harap sangat arwah ayah saya boleh tengok saya malam ni. Saya dah kerja keras selama 8 tahun. Tapi saya nak ambil kesempatan ni untuk bagi satu ucapan kepada anak-anak muda di luar sana yang nak jadi content creator. Adik-adik yang masih bersekolah, teruskan pembelajaran. Walaupun awak nak jadi content creator, awak kena ingat, jadi konten ni bukan sekadar untuk viral. Okey? Untuk relevan lama dalam industri ni, awak perlukan banyak pengetahuan, critical thinking, problem solving, ada adab, ada common sense. Okey? Jadi habiskan pembelajaran dan jadilah pelapis content creator yang bagus yang boleh majukan negara kita Malaysia. Okey? Selamat Hari Merdeka semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Wow. Okey, sekali lagi saya nak tepuk tangan lah. Wow, dia punya ucapan inspirasi. Itu dia. Ucapan dan juga pesanan sebenarnya untuk anak-anak muda terutamanya yang bercita-cita. Okey, baik, untuk Syahira sendiri, bermula untuk kita sebagai penonton nampak video yang dibuat mudah je sebenarnya. Mudah 30 saat, 1 minit, mudah. Betul. Tapi sebenarnya perjalanan untuk kita create satu video tu macam mana cabarannya? Nampak je mudah kan, tapi ya Allah, kita yang buat je tahu. Nak ambil masa, macam saya sendiri ni, saya konten makeup. Makeup ada banyak jenis. Kalau macam makeup biasa tu ambil masa sekejap lah kan. Mungkin dalam satu video tu ambil masa 2 jam untuk shoot. 1 jam tu makeup saja, 1 jam tu untuk contoh saya buat transition. Jadi 2 jam dia ambil masa. Transition pun dah 1 jam dah ambil masa. Memang penat lah. Orang nampak je mudah. Sebab tu kita semua benda kita nak buat konten ke apa, kita kena selalu research. Buat, bukan setakat main buat je. Kalau jadi, tak jadi tak payah. Macam tu. Kita kena selalu tengok orang apa semua kan. So at least kat situ kita dah dapat ilmu dari segi editing ke, dari segi shooting ke kan. Untuk apa, kita punya prop-prop je. Kita of course quality kena jagalah kan. Okey. Dan mungkin cabaran juga kan untuk Syira dengan berbadan dua dengan fikir konten dan juga cabaran-cabaran lain kan. Mungkin selepas ini apa pula? Ni dah orang kata dah ada di satu tahap untuk penonton-penonton dan juga peminat Syira sendiri. Apa perancangan selepas ini? Syara memang nak stay lagi buat konten, of course. Sayang kan nak tinggal. Tapi mungkin kena slow down sikit sebab ni pun anak first. 4 tahun tunggu kan. Alhamdulillah. Rezeki anak. Alhamdulillah. Jantina siap. Alhamdulillah tumpuan rezeki anak kan. Nak slow down sikit tapi tak nak stop terus. Sebab kita content creator, kita kena selalu ada konten yang fresh. Tapi tak adalah macam hari-hari kalau before pregnant, hari-hari makeup, hari-hari buat video, hari-hari shoot, penat. Tapi ni slow down sikit. Fokus anak dulu, ambil masa. Dan kembali. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Pantang kurus, kita kembali. Kita kembali berasli. Okey. Dan itu Syahira dan Kak Raming pula bagaimana? Memang ramai yang menginspirasikan anda. Apa yang nak diberikan selepas ini kepada peminat-peminat? Diberikan selepas ni konten masak memang kita akan ada macam biasa. Masih bajet. Tahun depan dah masuk tahun ke-7 untuk 30 hari 30 resipi. Tapi saya pun ada perancangan nak tambahkan juga konten berbentuk bisnes dan juga motivasi lah. Sebab sekarang banyak sangat peniaga-peniaga kecil yang datang tanya soalan. Jadi saya rasa ini satu peluang untuk saya wujudkan konten yang baru yang boleh bantu content creator, especially yang baru-baru mula, yang baru nak berjinak dalam dunia content creator dan juga live streaming sebenarnya. Jadi itu salah satu perancangan yang akan datang lah. Alright. Dan juga di hujung ini mungkin nasihat Kak Raming sendiri untuk mereka yang mungkin nak menceburi bidang content creator ini, bagaimana untuk mereka terus orang kata committed? Committed
Okey, pertama sekali kena kat sana. Pertama sekali kalau boleh saya minta kereta yang baru ni letakkan lebih effort untuk cari idea yang segar, yang baru, yang belum pernah buat lagi. Dan kita kalau boleh nak lagi banyak content creator dalam bidang-bidang ilmu yang belum wujud lagi di Malaysia. Macam contoh kalau ada ilmu, tak kisahlah, tahu cara buat wiring ke, cara nak buat craft tangan ke, tampil ke depan, kongsi ilmu sebanyak mungkin sebab kita memang ada banyak potensi besar untuk negara kita sebenarnya. So kita teruja, dah tak sabar nak tengok ke manakah hala tuju industri content creator di Malaysia selepas ni. Okey, baik Syahira pula. Sedikit ucapan untuk penyokong-penyokong di luar sana. Sini sama juga. Sorry. Di sana. Jangan keluar TV. Jangan pula. Second time baru. Ada screen kecil. Satu je. Okey, silakan Syira. Okey, teruskan buat konten. Selalu research. Tolonglah research. Jangan buat cincai-cincai je. Nampak trend je, buat suka hati. Tapi tengok juga apa yang kita kena buat. And tapis jugalah. Jangan kalau gelek-gelek tu kalau boleh tak payahlah. Macam Khairul Amin cakap kan, bagi konten yang berilmu, yang bermanfaat, yang bagi inspirasi untuk orang lain juga. Patutlah tak dapat invitation pergi anugerah semalam. Hati. Konten tak masuk. Okey, Khairul Amin di hujung ini bakat, anugerah dan juga usaha. 3 ini yang mana satu paling utama untuk content creator? Usaha. Okey, Syira? Sama usaha. Okey, sekali lagi kita ucapkan sekali lagi kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada Khairul Amin dan juga Syahira Azla atas kemenangan mereka berdua semalam. Dan kita nanti rehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Banyak lagi perkongsiannya selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua penonton-penonton yang kekal dari pukul 12 tengah hari tadi sehinggalah kita dah pun berada nak dekat pukul 1 nak habis dah persiaran kita. Dan hari ini Fatin dah sebut tadi 28 Ogos 2023, lagi beberapa hari lagi kita nak menyambut Hari Kebangsaan. Dan untuk itu kita ada sesuatu yang istimewa ingin kami paparkan untuk anda. Ya, inspirasi kemerdekaan daripada Tasha. Jom kita saksikan. Kemerdekaan ni bagi saya sini bukannya kemerdekaan yang kerajaan Malaysia banggakan, tapi di sini juga saya cuba memerdekakan mereka daripada kongkongan hidup. Kita nak mereka merasa mereka tidak terikat dengan apa-apa masalah. Merdeka yang mereka rasa, kita nak mereka bebas. Kebebasan mereka itu merdeka tapi terhad kepada benda-benda yang baiklah. Tidak ada siapa pun yang ingin dilahirkan sebagai orang kurang upaya, biarpun dari segi fizikal maupun secara intelektual. Diamanahkan sebagai pengurus yang mengendalikan kebajikan penghuni di bengkel Seri 9 ini, bagi Haji Harun Arsyid, Haji Muhammad Ibrahim, dia tidak memandang kekurangan mereka sebagai penghalang untuk melakukan apa sahaja pekerjaan. Bengkel ni dia merupakan pusat latihan dan pekerjaan khusus untuk orang kurang upaya. Sambut Surat merupakan projek pertama lah, dan kita cuba pelbagaikan sebab matlamat kita adalah untuk memberi mereka peluang bekerja supaya mereka dapat berdikari menanggung hidup mereka sendiri. Peluang untuk mereka mendapatkan pekerjaan di luar sana agak sukar dan mencabar. Bagi Haji Harun, apa yang penting adalah dorongan serta sokongan yang positif memainkan peranan yang amat penting dalam sama-sama membantu golongan kurang upaya ini. Bila kita bagi mereka peluang, kita tak sekat. Hasil pendapatan mereka dapat sendiri. Mereka juga diberi allowance pekerja cacat. Saya rasa puas hati walaupun kita rasa kita cuba beri sesuatu yang baik untuk mereka, kita akan terus bagi ruang pada mereka. Baginya dengan melatih mereka untuk melibatkan diri dalam proses pembuatan surat-surat ataupun rutin yang lain, sedikit sebanyak dapat membantu diri mereka untuk lebih berdikari dan bersedia. Seronok lah. Mereka kawan. Macam seronok lah. Mereka kawan dengan ramai kan. Alhamdulillah lah, adalah pekerjaan untuk orang-orang seperti saya yang kekurangan ni. Kalau keluar mungkin agak susah untuk dapat sesuatu pekerjaan. So kat sini dapatlah buat kerja. Rasa seronok, rasa best lah, sama-sama kerja
ada kerjasama lah, sama-sama tolong. Ternyata, inisiatif yang dilakukan pastinya sedikit sebanyak dapat membantu golongan ini memupuk keupayaan dalam melakukan pekerjaan di luar sekaligus dapat membantu untuk memerdekakan mereka dalam melakukan apa jua yang ingin dilakukan pada masa akan datang. Wow, itu di antara bakat dan juga perkongsian menjelang bulan kemerdekaan Hari Kebangsaan tidak lama lagi. Tahniah kita ucapkan kepada kesemua mereka. Dan ini kita ada satu lagi perkongsian, sesuatu yang ingin kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan ini untuk ibu-ibu mungkin bagaimana cara penyerapan nutrisi yang betul bagi membantu perkembangan minda dan juga fizikal anak anda. Saksikan apa kata doktor setiap Selasa jam 10.50 malam hanya di TV3. Okey, apa kata kita saksikan promo ini? Bagaimana nutrisi yang betul membantu perkembangan minda anak? Saksikan apa kata doktor setiap Selasa 10.50 malam hanya di TV3. Oh, puteri dalam bahaya. Mujur ada putera yang baik dan bijaksana. Intelibro menyerap khasiat membersih sehat dari minda turun ke hati. Baik diserap, bijak berbudi. Itu dia apa kata doktor setiap Selasa 10.50 malam bersama dengan Farhin Ahmad. Baik, kita dah sampai di penghujung siaran kita. Kita nak jugalah raikan antara komen-komen yang dah di Facebook kita. Ini daripada Hajah Hanif. Self reward itu penting. Tidak boleh jadi depression. Sorry, Halijah. Maafkan saya pun Halijah. Self reward itu penting. Tidak boleh jadi depression. Kalau tidak, boleh jadi depression, stres dan juga anxiety. Buatlah apa sahaja syarat rasa bahagia, tenang dan seronok. Tanam pokok bunga sambil bercakap pun seronok juga kan? Maksudnya dekat sini dia bercakap dengan pokok. Itu terapi dia kan? Okey, baik. Dan satu lagi daripada Zaria Umar katanya, salam WHI. Waalaikumsalam warahmatullahi. Self reward. Saya pejam mata kalau nak sesuatu barang tu saya beli je. Maksudnya kalau mahal pun tak kisahlah. Kalau asyik fikir untuk orang lain saja bila kita nak self reward diri sendiri. Betul tu. Saya sukalah. Ini kata semangat tau. Sebab apa? Betul lah. Selain daripada kita perlu ukur baju di badan sendiri. Lupa pakai baju ukur baju di badan sendiri. Kita perlu jugalah orang kata titipkan semangat. Okey, kalau kita dah keluar sedikit amount begini, bagaimana untuk kita nak cari balik untuk kita adakan self reward selepas itu kan? Itulah beli kemampuanlah senang betul, cerita. Setuju. Kalau tidak pun ambillah benda-benda yang kecil-kecil kan. Kita makan ke, kita beli air sedap ke kan. Ataupun macam kakak kita tadi, boleh tanam pokok je pun dah cukup membahagiakan. Betul, siap bercakap dengan pokok lagi. Itu antara terapi tau. Baik, okey, selesai untuk hari ini berkenaan dengan self reward. Masih lagi esok kita akan bawakan topik makan-makan. Tapi esok kita lain sikit. Kita bawakan aneka hidangan nasi. Kalau nasi, Fatih suka nasi apa? Nasi ambeng. Saya suka nasi saya kerabu. Saya suka nasi ambeng. Nasi kerabu pun boleh juga. Nasi kerabu, tapi paling best nasi berlauk lah kot. Daging bakar, nasi kerabu daging bakar. Lepas tu ada nasi dengan biryani. ikan goreng. Macam-macam lah. Awak cakap nasi goreng macam-macam lah. Satu ni. Berbagai menu aneka nasi yang kita akan bawakan kepada anda esok. Dan wanita hari ini selesai bersiaran untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua penonton. Kita kembali esok jam 12 hingga 1 tengah hari. Assalamualaikum. Terus jaga diri anda. Selamat bercuti. Bye. Dia Pusawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam
dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.